Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam hari Minggu malam Isnin. Salam 27 Disember. Apa khabar saudara? Siapakah yang muncul yang pertama? Saudara Adiwara Angkasa. Adiwara Angkasa, terima kasih sebab malam bersama dengan saya, Saudara Syah Ibrahim, Saudara Musafa alias Nur Azwa, Ibrahim Cik Muda, apa khabar? Saudara berakhir derita, Man JB, jangan derita Man, Raban Tebing, Muhammad Khalil, Jeffrey Abdullah, Man JB, jangan berakhir derita Man. Kita harus menepikan soal derita itu. Muhammad Syahir, Nazrul, Rubidin, Azlan Yusof, Azhar, Adiwara Angkasa, Fuad Rahman, apa khabar? Saya malam ni makan mi, mi mamak, Syami Musa, Saudara Mu'afizan, Wakmen, Saudara Razali, Saudara Muhammad Azmi Imam Ali, apa khabar mi? InsyaAllah nak baca pantun mi malam ni. Hasan Samsudin, Saudara Bersama, Saudara Mak Kilau Pahang, Sam Senawang, Hamka Ahmad, Lan Basong, Roslan Sani, Nur Lela, apa khabar puan? Afah Mike, Eddie Nur, apa khabar di? Sejak saya muncul sampai hari ini masih lagi kekal. Terima kasih setia Romzi, Lan, Del Franco, Muhammad Azmi Emi, Azmi Nordin, Samsudin Makzin, Saudara alias Abdul Latif, Adiwara Angkasa, Pasir Gudang clear. Baguslah tu, alhamdulillah. Zainab Zaidi, Rashidah Ahmad. Gambar apa tu Rashidah? Saudara Muhammad Bakar, Langkawi White Eagle. Wow. Muhammad Hafizan. Kenapa malu pula berakhir derita ni? Insya miqa lah. Baik, saudara, yang mana tak sempat saya sebut satu persatu tu jangan marah, jangan kecil hati. Yang terlewat itu akan saya santuni selepas usai saya melabun dalam media sosial ini. Syamri Anan, dah saya makan mi tadi ya, Saudara Syamri. Afa Mike, Mak Syah, melimau clear ya, alhamdulillah. Saudara Faizah, Saudara Samsul Anwar, Saudara Rohaini Baharudin, alhamdulillah saya sihat. Saudara, hari ini tanggal 27 Disember ya. Virus Cantona. Kes COVID-19 masih lagi menyeramkan. Walaupun berkurangan dari semalam 2,335, hari ini 1,196. Menjadikan sudah 105,096 warga negara kita yang terkumpul, yang dicengah, yang disapa oleh virus corona. Bagaimanapun sehari ini satu kematian. Jadi jumlah kematian sudah menjangkau 452 orang. Sabah alhamdulillah semalam dia naik, hari ini dia turun 186. Labuan juga turun, Sarawak turun. Cuma di Kedah cek, semalam 16, hari ini naik lagi 27. Jumlah keseluruhan di Kedah 2,900 tu. Di Penang turun 30 saja. Di Perak dia turun naik macam yo-yo di Perak ni. Perak 30 saja. Bagaimanapun di Selangor masih lagi menyeramkan walaupun dia turun setengah. Semalam 710, hari ini 392. Di Kuala Lumpur 728 semalam, hari ini 202. Masih lagi angka ratusan di wilayah Persekutuan, Kota Raya Kosmopolitan. Putrajaya naik semalam 3, hari 6, Negeri Sembilan naik balik. Dia daripada 89 turun 33, hari ini naik 39. Di Melaka juga ya Saudara Rosli, semalam 5, hari naik 23. Di Johor sudah jadi 4,632 kerana hari ini 194 yang dijangkiti oleh virus corona. Berhati-hati warga Johor ya. Kerana kita tak tahu apa yang mendatang. Di Terengganu 5 orang, di Pahang berkurangan semalam 19, hari ini 9. Di Kelantan 31 Serazmi ya. Semalam 54 dia kurang di Perlis alhamdulillah balik sifar. Jadi artinya semalam tu jangkitan mungkin bawaan dari luar ya.
Saudara Mazalan, Halimah Hashim, Mak Nazrin Ahmad, Ahmad Shah. Dalam saat ini saya ingin menyatakan salam belasungkawa kepada keluarga sahabat saya, saudara Zakir Muhammad. Ini kita panggil blogger Big Dog. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selamat berangkat wahai sahabat ke dunia yang kekal abadi. Petang tadi Allahyarham saudara Zakir mengembuskan nafas akhirnya, dan bersamalah kita menghadiahkan surah Al-Fatihah kepada rohnya. Semoga Allah menempatkan roh Allahyarham sahabat saya, saudara Zakir, juga penulis dan juga bloggers, agar rohnya ditempatkan di kalangan orang-orang yang dikasihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Begitulah sahabat, teman-teman semua. Hidup ini pertunangannya adalah kematian. Tiada yang kekal di dunia ini melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga akan berangkat ke dunia yang fana, dari dunia yang fana ini ke alam yang kekal. Jadi sementara kita berada di dunia ini, lakukanlah perkara-perkara yang baik supaya menjadi bekalan kita di sana. Saudara Akbar Tajudin, saudara Datuk, politik kita sekarang ni letih kalau kita fikirkan. Saya dalam kesedihan ini saya ingin juga mengungkapkan sabda junjungan daripada Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sekiranya aku memiliki emas sebesar gunung Uhud, maka aku tak suka jika ia masih berada di sisiku selama 3 hari, dan sekiranya aku memiliki sedikit saja dari itu, nescaya aku telah membayarkan untuk hutang. Ini hadis riwayat Bukhari. Status hadisnya adalah hadis sahih. Jadi pengajaran daripada sabda junjungan, rezeki yang dimiliki adalah kurniaan Allah. Jadi Rasulullah seorang yang pemurah, akan segera membantu orang lain yang memerlukan dengan apa yang dimiliki. Jadi Rasulullah SAW tidak suka harta yang dimiliki berada lebih dari 3 hari di sisinya, melainkan untuk segera dibayar segala hutang, juga disedekahkan atau dibelanjakan ke jalan Allah. Kewajipan orang yang memiliki harta adalah memberi keutamaan untuk menjelaskan hutang yang ada. Jadi Rasulullah SAW memberikan peringatan keras kepada orang yang enggan menjelaskan hutang dengan ancaman tidak bahagia. Kerana daripada Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika seorang mukmin itu bergantung dengan hutangnya, jika seorang mukmin itu bergantung dengan hutangnya hingga dijelaskan. Itu sunnah, ini daripada Tirmizi, juga hadis sahih. Untuk itu berusahalah kita melunaskan, menggunakan harta yang dimiliki di jalan Allah, seperti kita berderma, bersedekah dan lain. Bagi orang yang berhutang, menjadi kewajipan untuk segera menjelaskannya. Ingat saudara, negara rahmah, ummah sejahtera. Hadis ini kiriman daripada Pertubuhan Ikram Malaysia, Negeri Johor. Terima kasih warga Ikram Negeri Johor kerana mengirim kepada saya setiap hari satu hadis. Dan ini juga saya bacakan untuk renungan kita bersama. Usai hadis, e-commerce juga. Jangan marah. Musim-musim gini kena mengiklankan diri sendiri. Saya tak ada lain, buku-buku saya, ataupun krepek, ataupun kuih bahulu berdal, orang Perak yo. Itu rendang tu. Kalau nak semua tu bolehlah berhubung dengan Azhar 0113304124 dan Deneng Manis Siti Farehah 017-711-4300. Jangan risau, daging ini adalah semua daging-daging yang mereka masak, yang mereka kirimkan adalah daging yang halal, yang daging daripada daging tempatan, sebab itu harganya mahal sedikit. Tidak lupa saya mewawarkan juga perniagaan sahabat kita, orang yang kurang upaya, saudara Amir Firdaus. Hubungi beliau kalau nak berasa makan Chow Kuetiao Legend di Kampung Padang, Kedondong, Keterih, Kelantan. Bolehlah berhubung dengan Cik Amir Firdaus 019-591-9646. Nikmatilah dalam musim-musim hujan begini. Kuala Lumpur sebentar tadi hujan. Salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja 10,000.
Tajuk perbincangan kita malam ini, segalanya kian celaru. Ya, Saudara Ibrahim, dia appreciate. Segala-galanya kian celaru. Bagaimanapun sebelum saya melabun, memberi pencerahan, kita baca dulu pantun kiriman Pak Nazir daripada Perlis. Tahniah warga Perlis hari ini sifar COVID-19. Kata Pak Nazir, anak kelinci mengusap jari. Kelinci ini arnab ya. Anak kelinci mengusap jari kerana terasa panasnya bara. Dihina dicaci bangsa sendiri. Tunggulah masa, hilang negara. Salat selada, gulai kelisa, sayur taruh lalu disaji. Jangan dinoda maruah bangsa. Akibatnya buruk, bangsa terkecil. Itu pantun kiriman saudara Pak Nazir. Dan saya juga tadi dapat kiriman pantun ni saudara Mak Azmi dari Kelantan. Terima kasih kerana kiriman pantun ini. Terima kasih kepada Pak Nazir. Terima kasih pada saudara Azmi. Kata saudara Mak Azmi, tidur malam memakai kelambu, pasang pula pelita bersumbu. Kusangka makan daging lembu, rupa-rupanya daging kuda dan kangaroo. Begitulah sensitifnya saudara Mak Azmi. Selepas bersenam pergi memancing, bawa bersama baldi bertangkai. Kata Vietnam, makan kucing dan anjing. Sekarang kita pun termakan bangkai. Pantunnya lagi, waktu petang makan laksa. Laksa dibawa dari Pekan. 40 tahun lamanya masa, berbagai masakan daging kita makan. Sebelum memancing mencari umpun. Umpun ni apa? Umpun-umpun. Itu umpan untuk memancing sejenis cacing ya. Sebelum memancing mencari umpun, umpun berada di perdu jagung. Tersalah makan, kita pohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Itu peringatan daripada saudara Muhammad Azmi. Terima kasih saudara atas kiriman 4 rangkap pantun, Pak Nazir juga kiriman pantun bahasa. Jadi indahnya kita menegur dengan berbicara melalui pantun dan sloka. Saya masih lagi dalam keadaan yang sedih kerana bila memikirkan tentang data-data penyimpan pencarup dalam kumpulan wang simpanan pekerja yang tak selesai-selesai lagi. Hari ini hari Minggu, mungkin mudah-mudahan besok dapatlah hendaknya warga kumpulan wang simpanan pekerja menyelesaikan masalah ini. Begitu juga dengan masalah moratorium. Jadi sebab saya tidak mahu akaun Lestari hilang dia punya data. Jadi iSinar menjadi iSirna. Rakyat bertambah teruk. Suasana sekarang ni macam begitu bercelaru sekali ya. Saya terima satu kiriman tadi tu, dia kata Assalamualaikum. Macam mana dengan kumpulan wang simpanan pekerja dan moratorium? Ini tulisannya dia daripada teman saya Ustaz Fasaluddin. Dia kata makin rumit nampak. Segala-galanya makin rumit nampaknya. Persediaan untuk anak-anak ke sekolah dan nak mula Januari ini. Bagi kaki tangan awam, bonus 25 hari bulan Januari. Sekolah pula bermula pada 20 hari bulan Januari. Banyak nak guna duit. Jadi kenapa tak bagi hujung bulan Disember macam zaman-zaman kita, zaman kerajaan Barisan Nasional dahulu. Jadi rakyat duk menunggu sekarang. Kalau diumumkan Januari hingga Jun, moratorium automatik semua dan kumpulan wang simpanan pekerja tanpa syarat, alangkah seronoknya, alangkah syukurnya. Ini mesej yang saya terima, keluhan daripada rakyat yang begitu mengharapkan bantuan. Bukanlah bantuan itu diperlukan daripada wang poket kerajaan, bukan daripada khazanah negara. Itu daripada kumpulan wang simpanan pekerja. Jadi saya turut bersimpati dengan pencarum-pencarum yang menantikan kalau ada sinar daripada iSinar, bukan Sirna ya. Saya katakan celaru hari ini, memang bercelaru kerana tiba-tiba saya baca dalam internet sebuah pertubuhan Malaysian Against Death Penalty and Torture ataupun MADPAT. Tiba-tiba ini NGO ini menjerit dan mendesak supaya dia adakan dipanggil satu siasatan berhubung
kejadian tembak-menembak dan kematian 4 orang penyamun. Dan MADPAC ni, Pertubuhan NGO ni mempersoalkan tindakan polis. Yang ini saya rasa tak sepatutnya. Kita dah bagi serah kepercayaan kepada pasukan polis. Tentulah pasukan polis itu tahu. Takkan mereka tak ada SOP-nya, takkan mereka siasatannya tak betul. Kerana menurut laporan polis, keempat-empat perompak itu telah pun menyamun di sebuah rumah. Kemudian bila dia cuba melarikan diri, dia langgar motosikal. Waktu itulah pihak polis datang dan sebagainya apa semua, mereka cuba untuk menentang pihak berkuasa. Tapi setelah disiasat dari dalam kereta milik penyamun itu, terdapat senjata-senjata yang digunakan untuk menyamun dan juga untuk menentang pihak polis. Jadi tak sepatutnya MADPAC ni. Kalau gini kayanya saya menyeru pihak polis supaya menyiasat latar belakang mereka yang berada dalam MADPAC. Itu Malaysian Against Death Penalty and Torture. Mungkin gamaknya ada salah seorang adik-beradik dia dan sebagainya. Kita sepatutnya bila kita dah serah pada pihak polis, biarlah mereka jalankan kerja. Yang kita tidak sepatutnya bersimpati dengan penjenayah dengan jadikan ini sebagai isu rasial. Kita tak mau menjadikan ini sebagai isu untuk mengadu dombakan bangsa dan sebagainya. Cukup-cukuplah negara kita ni. Memang dalam keadaan sekarang ni, dalam keadaan ekonomi yang begitu merudum ni, memang jenayah meningkat. Kita tengok macam mana kedai emas dirompak, ada pencuri dia masuk kedai emas, dia larikan barang kemas terang-terang. Begitu juga penipuan daripada scammer dan sebagainya. Saban hari kita dengar cerita jenayah. Jadi ini sebenarnya punca tidak lain tak bukan adalah kerana kedudukan ekonomi kita yang semakin merosot. Orang dah tak ada kerja, orang nak cari makan. Jadi akhirnya mereka terjebak dalam jenayah. Dan bila pihak polis melaksanakan tugas, jangan kita persoalkan tindakan pihak polis. Jadi kita mesti memberi kepercayaan kepada mereka. Saudara Mat Zamzin 2 atau 3 bulan pun belum tentu lulus. Tak tahu itu pun belum tentu Datuk lulus ke tak lulus ke. Ini berhubung dengan Kepulauan Sekolah Pekerja. Saya sebenarnya tarik nafas lah bila tengok benda-benda ni satu demi satu bercelaru habis. Kecelaruan dalam Kumpulan Semalam Pekerja, data-data boleh hilang, sistem moratorium tak tuntas. Bila polis ambil tindakan, polis dipersoalkan. Takkanlah NGO. NGO ini adalah badan bebas. Memanglah mungkin mereka berdaftar, tapi janganlah cabar pihak polis. Saya akan marah. Dan hari ini pula dah 3 hari dah isu daging tidak halal ni. Rupanya setelah saya dapat tahu, ini cerita banyak lagi rupanya saudara yang tersembunyi, yang kita tidak tahu. Jadi saya nak melabun sedikit isu daging tidak halal ini. Dapatan saya, kebanyakan daging ini yang dapat yang kononnya pegawai daripada JAKIM mempertahankan kelulusan daging yang diimport daripada India atas nama Alana macam itulah. Dia kata bahawa dia tetap makan. Sedangkan daging-daging itu bukan daging lembu. Ini dapatan saya. Memanglah di India, kalau ada kilang tu, kilang penyembelihan lembu, saya rasa kena bakar dengan warga India. Kenapa pegawai JAKIM tak terfikir benda begitu? Di India, pantang mereka kalau dibunuh lembu. Jadi kalau tak apa-apa lagi, kalau bergetan-getan. Saya difahamkan untuk negara kita, setahun kita mengimport sekurang-kurang 1.43 bilion tan daging. 60% datang daripada India. Kalau datang daripada India, bukan daging lembu. Dan saya ada pegawai mantan daripada Halal Hub. Dia bercerita dengan saya tadi. Dia kata daging-daging ini, pertama sekali dia pernah pergi sebab waktu itu Halal Hub sepatutnya menjalankan tugas pensijilan halal atau haramnya satu makanan itu. Bila dia pergi ke tempat pemprosesan daging-daging di India, dia kata kalau pergi tak sampai hati kita nak makan. Kotor, teruk. Dan daging itu bukan daging lembu, ia daging kerbau. Memanglah di India kalau sembelih lembu, jawab anda kena bunuh. Jadi kenapa pihak JAKIM nak mempertahankan syarikat itu? Saya juga dikabarkan terdapat 4 syarikat saja
yang mendapat kelulusan untuk mengimport daging-daging bagi pemasaran di kawasan pasaran di tanah air kita. 1.43 juta tan. Bukan main-main. Bilion punya perniagaan dan dikuasai oleh 4 orang atau 4 syarikat. Dan keempat-empat syarikat ini bukan syarikat orang Islam. Saya kalau saya cakap orang kata saya resis, tidak. Tapi bukan warga Melayu. Adalah warga keturunan Cina. Jadi pihak JAKIM nak depend sangat, nak pertahankan syarikat ini. Kenapa? Begitu juga apabila berlaku daging-daging yang import daripada Australia dan sebagainya. Yang mereka juga syarikat di Netherlands dia panggil apa? Dia panggil skema apa? Ada badan yang meluluskan untuk daging-daging untuk dihantar ke negara-negara Islam. Rupanya ada perbalahan dan kabarnya ada elemen korupsi. Saya berseru kepada warga yang ada di Suruhanjaya pencegah rasuah, siasatlah ke akar umbi. JAKIM dah kena rantai dah tu. Sebab ini dah lama. Dan syarikat yang dilulukan 4. Dan dalam pemberian AP atau permit yang saban malam saya suarakan bahawa kerajaan kena membuka AP ini lebih ramai lagi. Jangan bagi pada 4. Rupanya untuk mengimport daging ini, AP ini dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian daripada jawatan kuasa bahagian veterinarian. Begitu rupanya baru saya tahu beratus warga bangsa kita minta apply AP untuk mengimport daging-daging daripada Vietnam, daripada Cambodia, daripada Thailand, daripada Bangladesh, daripada Australia, daripada New Zealand. Hampa yang diberi 4. Kalau 4 syarikat ini pula ni ada pula baik dengan orang JAKIM. Sebab itu saya dengar kenyataan JAKIM seolah-olah mahu mempertahankan syarikat ini. Kenapa adanya warga bangsa kita yang beragama Islam yang tidak sensitif? Sudah sampai masanya Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM di bawah menteri, di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Zulkifli, Senator Datuk Dr. Zulkifli. Anda bertaraf mufti. Anda bukan orang sebarangan waktu anda memegang jawatan sebagai Menteri Jabatan Agama Islam. Sepatutnya anda lebih peka, lebih sensitif dengan persoalan ini. Apabila ada pegawai-pegawai anda yang disyaki, jadi panggillah SPRM mengadakan siasatan. Perlu disiasat ke akar umbi. Ini bukan soal kecil. Ini menyangkut seluruh rakyat, seluruh umat Islam di negara kita ini terdedah kepada makanan yang tidak halal. Ini yang saya kecewa. Kenapa boleh berlaku begini? Anda di Jabatan Perdana Menteri, di Jabatan yang menjaga hak ehwal agama Islam. Dan yang berniaga itu bukan orang Islam. Mereka yang digelar kartel. Itu pun nasib baik terdedah di Johor Bahru. Dan juga terdedah apabila orang-orang tertentu yang dilindungi, yang mengadakan rantaian perniagaannya di Australia dan juga di New Zealand. Saya dipahamkan bahawa si dia ini, lelaki ini, dia akan pergi pada syarikat ataupun peladang-peladang ternakan ini, dia akan jumpa. Kalau kamu nak ekspor daging kamu ke Malaysia, kena melalui syarikat aku. Ada tol. Mangkuk hayun betul lah. JAKIM mengeluarkan sijil, dia pula mengeluarkan tol. Apakah ada pakatan? Samsul Syam, sekejap lagi. Sekejap lagi buat saya akan ulas. Apakah ada pakatan? Pakatan ini yang merosakkan umat Islam apabila dalam tubuh badan mereka diberi makanan yang tidak halal. Nauzubillah minaz zalik. Kenapa negara kita dalam keadaan cacah merbah begini? Okey, selama 40 tahun Kerajaan Barisan Nasional, saya terima. Saya terima kalau nak dibelimkan, tapi takkan berterusan. Dah terbongkar benda begini, mesti disiasat. Rakyat tak ambil kisah Kerajaan Barisan Nasional ke, Kerajaan Pakatan Harapan ke, Kerajaan Perikatan Nasional ke, rakyat tak mau ambil tahu. Anda sudah berada dalam kuasa, jaga rakyat. Kenapa anda terlepas pandang? Apakah anda meletakkan kepentingan duniawi
Tadi saya dah pesan, dunia ini tak kekal, saudara Jakim. Jangan jadikan jawatan anda itu untuk membulut kekayaan. Dan akhirnya umat Islam terdedah pada makanan tidak halal. Kesannya buruk. Bukan hanya buruk pada kita, tapi buruk pada generasi. Saudara Amin, patutnya mereka ni dihukum bunuh. Ini kalau di negeri China, lain tak ada. Firing squad. Sebab ini khianat. Apakah pegawai Jakim khianat sesama Islam? Anda redha melihat, dan yang saya kecewa sangat tu, bila dia buat kenyataan bahawa dia mempertahankan syarikat itu. Keluarga saya buat menantu buang apa ini dendeng manis menantu saya. Dia pun susah hati. Saya kata, you beli dari mana? Dia kata, dia ada lah daripada lembu, daging lembu apa asli daripada lokal pak. Okey lah, alhamdulillah. Jadi seluruh rakyat, tadi saya nak pergi makanlah kedai mamak saya itu. Tengok nampak lauk sedap, tapi tengok daging tak jadi saya nak makan. Patah selera. Marah betul lah saya pada Jakim. Ben Laden, rasuah, duit dan seks. Saya tak tahulah. Itu saya tidak mau menuduh, tetapi saya merasakan sudah sampai masanya pihak berwajib, khususnya Suruhanjaya Pencegah Rasuah. Siasat kena tuntas. Jangan sekat jalan. Kita banyak kes-kes yang disiasat, lepas itu terhenti sekat jalan. Jangan sampai bila ada orang-orang tertentu, ada tangan-tangan gaib, supaya menyekat, supaya siasatan tak diteruskan. Tak boleh. Sebagaimana yang saya katakan semalam, macam apa ini, apa Syed Saddiq. Kita tak tahu apa kesudahannya siasatan itu. Anak muda boleh ada rumah banglo besar, ada duit ratus-ratus ribu, baru jadi wakil rakyat, baru jadi menteri. Ini perlu disiasat dan rakyat nak tahu. Sebab anda tidak tertakluk pada mana-mana parti politik. Suruhanjaya Pencegah Rasuah bukan alat kepada parti politik. Anda memegang tanggungjawab yang diberikan oleh Duli Yang Maha Mulia Jabatan Agung. Jangan dikhianati amanat agung. Kita ada maju ternak, betul. Maju ternak perlu diperkasakan lagi syarikat. Betul. Tetapi saya nak bagi tahu, rupa-rupanya kegagalan beberapa syarikat ini kerana disabotaj oleh kata-kata ini. Jadi sudah sampai masanya kita umat Islam mengutamakan makanan, produk-produk yang dikeluarkan oleh syarikat yang sahih dan jelas diusahakan oleh syarikat orang Islam. Keempat syarikat itu bukan syarikat Islam. Jakim bertanggungjawab untuk menjelaskan. Jakim perlu tampil ke hadapan menyatakan 4 syarikat yang mendapat AP Kementerian Pertanian di bawah Jabatan Veterinaria kena bertanggungjawab. Jangan lindungi. Saya benci dengar seorang Timbalan Menteri mengatakan bahawa syarikat itu tak boleh disebut. Apa spesialnya? Adakah ia syarikat milik Jabatan Agung? Anda khianat pada negara, anda khianat pada bangsa, anda khianat pada umat Islam. Saya tak tahu nak cakap apa lagi lah. Saya marah. Bila saya dah cakap, saya mula berpeluh. Bila berpeluh, mula saya nak membalunnya. Saya geram. Kerana setelah dapatan saya, ini daripada pegawai Al-Halab, dia pernah pergi ke kilang di India. Dia kata daging dia katakan beku ataupun daging kotak adalah daging kerbau. Bukan daging lembu. Terdapat 4 syarikat yang punya AP ataupun permit mengimport daging, sama ada dari India, Australia, New Zealand, Vietnam, Thailand dan sebagainya. Permit import ini dikeluarkan oleh Jabatan Veterinaria di bawah Kementerian Pertanian. Dan Jakim sekadar memberi pengesahan logo halal. Cok. Yang jaga adalah dari Jabatan Veterinaria, Kementerian Pertanian. Orang ini juga perlu disiasat. Doktor Jabatan Haiwan juga perlu disiasat. Kerana mereka memberikan permit. Dan saya tidak berhasrat lah untuk jadi resi dan sebagainya. Jadi Tuan Mok Syukri yang dah pihak Jakim, dia kata dia tetap akan beli daging-daging daripada atas jenama Alana ke apa semua, dia kata tak beli. Pada dia yakin kesahihan. Terpulang pada anda lah.
Anda nak makan benda itu halal, haram itu anda punya pasal, tapi jangan rosakkan makanan umat Islam. Itu jadi saya kata rupanya pada tahun 2019 sudah ada dakwaan mengenai korupsi pensijilan halal pembekalan daging ke Malaysia. Hal ini telah didedahkan oleh Akhbar Aisyah Senitel. Dah terdedah pada tahun 2019, tahun lalu. Tapi tak ada tindakan lanjut, tak ada follow up. Jadi Ketua Pengarah JAKIM buat apa? Menteri buat apa? Timbalan Menteri buat apa? Ini keadaannya. Ini dia kata pada pekerja di Jun, menurut laporan Aisyah Senitel pada Disember 2017, Russell Summer yang mewakili 4 pekerja yang bekerja di Jun Abattoir NSW Australia dari Februari hingga Oktober 2011 telah memfailkan aduan kepada Australian Department of Agriculture and Water Resources mengenai aktiviti tidak patuh syariah membabitkan pengurusan dan pembekalan daging halal. Dah ada. Bukan tak ada. Yang anda buta perut ni apa hal? Mungkin kerana dah banyak sangat makan benda-benda tak halal. Inilah keadaannya. Saya minta maaf lah. Saya tak nak sebut lagi. Saya berseru kepada JAKIM. Kalau siapa yang mendengar, tolong. Mana-mana pihak berkuasa, tolong laksanakan tugas dan amanat rakyat. Kita dah bercelaru ni. Tak sepatutnya saya kat panjang-panjang pasal hal ini. Kerana ini medan ini kita nak cakap soal politik. Saya nak bagi pencerahan tentang politik. Tapi bila tengok benda ini menyirap darah saya. Panjang ni. Supreme Islamic Council of Halal Meat Australia, SIGMA. Itu dia punya majlisnya. Jadi apakah JAKIM dah berhubung dengan SIGMA? Dapatkan nama-nama syarikat. Jadi semua ni perlu dipamerkan. Kita minta supaya semua syarikat-syarikat yang menjalankan perniagaan makanan halal hendaklah mempamerkan di media. Tak boleh sembunyi-sembunyi. Jangan kerana kamu nak gunakan logo halal daripada JAKIM, itu pun banyak juga logo-logo yang tipu. Banyak juga restoran. Sebab itu kita tengok ada juga restoran kononnya halal tapi merupakan menghidangkan daging babi. Jadi pegawai-pegawai JAKIM kena berusaha lah. Rupanya terima kasih Handpan dan Berhad for initial posting the news. Saya rekahkan jenama dikatakan terlibat dalam kes keraguan. Ini kes keraguan kerana bercampur daging halal dan tak halal, iaitu ayam. Kalau ayamnya ada Bercisi, Sera, Kualika, Pilgrims, GFPT Public Company Limited, Sadia dan Frangsu. Ini kalau ayam. Kalau kerbau, Alana, Al-Ali, Al-Taman, semua nama Arab kononnya. Ingat orang Melayu ni bodoh sangat ke? Bubuh nama Arab aja semua nak percaya. Kalau lembu, Midfield, GBP, Minera, JW, Graham, Universal Beef Packers, Officer Export, Australian Meat Group. Jadi kalau lembu, semua nama orang putih. Kalau nama dari kerbau, semua nama-nama Arab. Ini juga untuk saudara tengok brand tu, tengok kesahihan. Abdul Rahim Rasul, segelintir anggota JAKIM mungkin ada sangkut paut dengan rasuah Datuk. Saya berkeyakinan mungkin ada. Sebab itu saya minta supaya warga Suruhanjaya, pencegah rasuah masuk. Tengok dia punya kehidupan macam mana. Kalau kehidupannya itu mewah, dari mana hasil pendapatannya? Boleh. Dan saya yakin Suruhanjaya pencegah rasuah dia punya SOP, cara-cara dan kaedahnya. Dan kita harus berlapang dada dan memberi kepercayaan. Sebagaimana kita memberi kepercayaan kepada pihak polis, begitu juga kita memberi kepercayaan kepada Suruhanjaya pencegah rasuah. Saudara? Okey, ni masuk politik sekejap. Ialah kepada mereka yang termakan daging syubhah, jangan risau tentang amalan kita tidak tolak kerana makanan haram. Kita memberi dengan iktikad ianya adalah halal. Kita serah kepada Allah SWT. Malam ni kita semayang, kita istiqarah, kita sujud, kita mintalah. Kita semayang tobat, kita minta keampunan daripada Allah. Segala-galanya keampunan itu datang daripada Allah. Cuma yang kita marah pada pekerja-pekerja, pada petugas-petugas yang memberi amanah. Segeralah anda kembali ke pangkat jalan. Ini pula tentang UMNO. Parti saya heran sekali tiba-tiba ada keluar kenyataan daripada Ketua Pergerakan Pemuda Melaka.
Ketua Pemuda Melaka, Ketua Pemuda UMNO Melaka berharap Presiden Parti Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berundur dari jawatan itu secara terhormat bagi membolehkan usaha segera pemulihan parti dapat dilaksanakan dengan berkesan. Naib Ketuanya Dr. Akmal Saleh. Dr. Akmal Saleh berkata sarana itu buat susulan kegagalan ahli Parlimen Bangan Datuk itu menangani beberapa isu yang secara jelas telah menggugat perpaduan parti yang sudah dibina selama ini. Saya nak cakapkan, bukan saya nak membela, tidak. Saya sebagai ketua pemuda, saya juga pernah jadi pemuda dulu. Ya, musim sekarang ni musim UMNO bersidang. Kenapa perlu disiarkan kenyataan melalui media? Bawalah dalam usul persidangan bahagian. Anda naib ketua pemuda negeri, tentulah anda juga ketua pergerakan pemuda bahagian. Jadikan itu sebagai usul supaya boleh dihantar ke ibu pejabat. Kenapa dedah begini? Parti UMNO bukan parti sembarangan. Dia bukan boleh begitu cacap merba. Kau nak tengok pemimpin kita, apalah tunggu alah tahun depan. Hari Jumaat, Sabtu, Ahad mendatang syarat bahagian 31 Januari Perhimpunan Lagu UMNO. Jadi perwakilan, kalau anda ketua pemuda tentu akan hadir. Cakaplah dalam perhimpunan. Bersikaplah secara anak jantan. Saya tak setuju dengan presiden. Itu cara dia, bukan melalui media. Dia nak gonyok presiden. Saya tidak membela, tapi cara tak kena. Lepas itu, tahun depan 2021 ada pemilihan parti. Calonlah siapa yang anda mahu. Kenapa kita berebut-rebut nak suruh dia berhenti, berundur dan sebagainya? Okey, kalau dia berhenti, siapa nak ganti? Tunjukkan saya perlembagaan UMNO mengatakan kalau presiden berhenti, ada orang boleh ganti. Tak ada. Yang ada, seorang boleh memangku tugas. Bukan jawatan sebagai presiden. Apakah jawatan itu disokong oleh majoriti? Big question mark. Kita mengamalkan demokrasi. Orang Perak, ini usul ditapis oleh kroni presiden dan ditolak. Tidak. Tidak. Sebab saya juga akan membahaskan usul. InsyaAllah pada persidangan UMNO bahagian saya nanti. Usul tidak boleh ditolak. Perlu dibahaskan. Penapisan itu untuk cari konstruknya. Dan waktu perbahasan usul, subjeknya luas. Saya bagi contoh. Usul politik. Okey, saya bagi contoh. Pada waktu itu perbahasan usul politik bahawa kita mengukuhkan lagi tentang muafakat nasional. Masa bahas tu balonlah. Cakap depan-depan. Datuk Seri Presiden, kami tak setuju, kami nak begini. Ini Tok Mat ada. Tok Mat siapkan diri, Tok Mat. InsyaAllah akan datang, kami akan calonkan Tok Mat sebagai Presiden. Itu cara nak jantan dalam kita punya gelanggang. Bukan kita bercakap di luar gelanggang. Saya bagi pencerahan ini sebab saya nampak Dr. Akmal ni, Dr. Akmal Saleh ni dulu pun katanya dia juga memang mungkin ada agenda tersirat, kita tak tahu. Mungkin ada personal grudge, saya tak tahu. Yang sudah itu sudahlah. Dulu saya jangan anda terpengaruh dengan apa yang berlaku sewaktu mula-mula Datuk Seri Zahid Hamidi jadi Presiden UMNO. Dia jadi Presiden UMNO tak puas hati, suruh berhenti kerana kononnya akan berlaku ahli-ahli parlimen akan menyeberang masuk parti PBM. Maka Presiden ambil keputusan cuti 6 bulan. Keluar juga. Tak ada kesudahan. Sampai bila kita nak kecelaruan ini? Kita sedang menghadapi masalah. Rakyat sedang menghadapi masalah. Saya setuju. Kalau saudara melampiaskan kemarahan daripada kegagalan kita untuk minta Kerajaan Perikatan Nasional untuk menangani isu kumpulan sepenuh pekerja, menangani masalah moratorium. Kerana tiga orang je yang saya nampak. Bagai nak rak menjerit minta itu minta ini, tapi tidak terlaksana. Sebab itu saya katakan bahawa masalah UMNO ini apabila mereka redha mengundang musuh berada dalam selimut. Saya dah bercakap sewaktu Biro Politik dan Jawatan Kuasa Teknikal yang dipengerusikan oleh Datuk Mat Hassan.
bersama-sama dengan Datuk Tuan Ibrahim bagi pihak PAS, bersama-sama dengan Susah Agung Taqiyuddin, bersama dengan Susah Agung UMNO Barisan Nasional waktu Tan Sri Anwar Musa, dan 3 nak naik presiden. Dan mereka membuat keputusan menerima supaya bersatu menyertai Muafakat Nasional. Kita nampak ini bahaya. Sebab itu saya katakan sepatutnya keputusan ini tak boleh dibuat hanya setakat 5-6 orang, kena bawa ke Pimpinan Agung UMNO. Ini kesilapan presiden. Saya setuju. Ini kesilapan presiden, saya setuju. Tetapi jangan kita lempaskan terus 100% pada dia. Kerana setiap keputusan dibuat itu daripada Majlis Tinggi. Jadi apakah Datuk Dr. Akmal Saleh tidak percaya pada seluruh Majlis Tinggi? Apakah Presiden UMNO mengamalkan amalan kuku besi? Amalan diktator? Siapa pun tak boleh bercakap. Kalau itu, saya akan sokong saudara. Kena buktikanlah. Jangan sebarangan. So, sepatutnya saudara mempertahankan Presiden saudara. Hari ini, you buat pada Presiden. Besok orang akan buat pada you. Ini saya nak menjelaskan keadaan ini. Bukan saya nak membela, tidak. Tapi saya nampak ini unsur-unsur kerana mereka mahu memecahkan UMNO. Saudara jangan lupa, ada usaha sedang untuk mengharamkan UMNO. Dan anda juga menyimpan saham untuk menghancurkan UMNO. Jadi macam mana kita ini bersumpah sebagai ahli pergerakan pemuda akan mempertahankan parti kita? Ini satu tindakan yang tidak baik. Saya bukan nak membela, tidak. Saya cakap kalau tak betul, tak betul. Masa untuk milih setahun lagi, pilihlah. Sokonglah. Dia dulu bukan Datuk tentang ke bab duit kepala sempanan. Salam Mazlan Muwafaq Bakri, saya bukan tentang. Dulu ada seseorang bertanya, boleh tak kita kekan duitkan DPF? Saya kata, masa itu harapan saya, ingatan saya, kerajaan akan memberi rangsangan ekonomi. Jadi kalau ada rangsangan ekonomi daripada kerajaan, kenapa nak keluarkan duit daripada EPF? Itu mula-mula kenyataan saya. Tapi bila saya lihat, tidak ada lagi. Tidak ada bantuan. Ada kebenarannya. Okeylah. Saya bukan tentang habis-habisan, tidak. Saya memberi pandangan. Ini ruangan pencerahan. Saya minta maaf, saudara. Mungkin saudara cuba refer balik. Cuba refer balik kenyataan saya. Saya kata, EPF ni untuk masa depan. Kalau dikeluarkan duit sekarang ni, macam mana akan datang? Kerana waktu itu, keyakinan saya tentulah ada bantuan. Dah tak ada. Nak buat macam mana? Ini sekarang ni, kalau bahasa Perak, dah tak ada benda nak dikekor. Tak ada benda nak dikerekor. Dah tak ada. Ambil lah. Tapi itu pun pimpinan tidak mau membantu. Dan saya bersetuju juga kerana pengeluaran itu bukanlah dikeluarkan sepenuhnya habis semua. Tidak. Cuma dalam keadaan sekarang ni rakyat tengah susah. Apa lagi helah kita? Apa lagi usaha kita? Ya saudara jangan apa. Okey, saya tahu ada seorang dia tak suka dengan saya, dia marah dengan saya. Sebab dia daripada Parti Bersatu. Tak apalah, sebab saya bagi tahu terus saya orang UMNO. Jadi dia nak tunjuk bahawa dia hebatlah, tak ada masalah pada saya. Tidak ada masalah. Saya dah katakan bahawa ruangan ini ruangan pencerahan. We must be agree to disagree. Anda harus bersetuju untuk tidak bersetuju. Kalau saya betul, betul. Kalau tak betul, masukkan kenyataan. Masukkan fakta-fakta untuk kita kongsi bersama. Nah, saya tidak akan menegakkan benang basah. Ini keadaan. Janganlah kita kata orang itu belum. Tidak. Terima kasihlah Saudara Sarudin. Bagi saya melihat yang apa-apa pun matlamat saya, perjuangan saya lain tak adalah rakyat. Saya akan menyelar wakil rakyat walau datang pada UMNO. Kalau mereka tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab untuk rakyat. Saya akan menyelar walaupun mereka pimpinan daripada parti-parti yang lain. I don't care. I don't give a damn. Kerana yang penting pada saya rakyat. Rakyat menyangkuti diri saya. Menyangkuti keluarga saya. So jadi kalau nak berhujah atas nama parti, itu lain. Sebab itu insyaAllah saya akan hadir. Ada dari ni apa parti keadilan kata nak jemput saya untuk memberi pencerahan. Okey, saya kata saya datang. Saya tak ada takutlah nanti parti akan minta kanisme, tak ada. InsyaAllah saya rasa Saudara Dahlan Mahmud, Saudara Dahlan ni dulu saya supportif kepada Anthony Loke.
Dia pergi, dia kata, Tok, boleh undang, boleh datang tak majlis? Boleh. Apa tajuk? Dia kata, kita nak buat pencerahan ke arah mana politik negara usai 2020. Okey. Saya bukan orangnya yang takut. Sebab saya akan menyatakan kebenaran. Tapi saya tak akanlah masuk ke rumah dia akan maki hamun. Tak ada lah. Begitu kita ada beradab. Ada sopan santun kita. Itu jadi bagi pandangan saya lah. Jadi apa yang saya nak bagi tahu tadi, apa yang dilakukan oleh Dr. Akmal dan juga apa yang berlaku dalam minggu lepas, adanya banner suruh Datuk Zaid berundur. Bagi saya, okey, nak berundur, nak ganti dengan siapa? Perlu ada pemilihan. Dalam keadaan kita menghadapi musim pilihan raya dah dekat ni. Kenapa dikecohkan? Selesaikan dulu satu persatu. Tak setuju, pilihan raya akan datang. Sebab itu saya kata bahawa nasib Datuk Zaid Hamidi kerana beliau jadi Presiden UMNO yang tidak ada penjawatan. Beliau bukan Perdana Menteri, bukan Menteri. Dan beliau menghadapi kes di mahkamah. Dan kita harus berlapang dada lah, biarlah mahkamah putuskan. Kenapa kita mau mendahului mahkamah? Dan beliau tidak ada carrot nak dibagi. Jadi kerana itu maka bolehlah dimaki hamun, bolehlah dikata apa saja. Tak baiklah begitu. Saudara letakkan diri saudara sebagai Presiden UMNO dalam keadaan beliau. Jangan kita kata tak ada apa hal tujuannya. Dia dah wujudkan muafakat nasional. Tapi akhirnya muafakat nasional itu saya melihat ada unsur-unsur kegagalan muafakat nasional. Kerana sudah mengundang musuh berada dalam kelambu kita. Itu yang saya suarakan, saya tak bersetuju. Saya juga menyuarakan pada Datuk Seri Presiden UMNO. Dia kata ini keputusan Majlis Tinggi, carry on lah. Tapi sebagai individu, saya dah suarakan pendapat saya. Tapi tak adalah sebab itu kata you kena berhenti lah macam ni. Saya rasa itu bukan jalan penyelesaian. Jadi besok naik maksan. Katalah memangku, bolehkah dia menyelesaikan masalah yang ada sekarang ni dalam masa terdekat? Saudara jangan lupa, kita bersilat. Saya dah bagi tahu, kesilapan Datuk Seri Zaid Hamidi adalah kerana terlalu berlapang dada membenarkan Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Dan atas kehendak Majlis Tertinggi untuk menyantuni cadangan daripada warga PAS. Bukan ahli, pimpinan PAS. Okeylah, dia kata terimalah Tan Sri Muhyiddin. Maka Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Kita tidak menyangka bahawa kuasa yang ada di tangan itu akhirnya menjadi belati yang makan diri sendiri. Sebab itu saya mengatakan Datuk Zaid Hamidi juga ada saham atas masalah ini dan beliau perlu menyelesaikannya. Tapi kita tak bolehlah desak dia untuk dia tarik sokongan. Kerana dia tak boleh nak, sebab beliau dah menyatakan, dia kata terpulang pada ahli Parlimen Barisan Nasional UMNO sama ada nak menyokong ataupun tidak. Kerajaan yang ada hari ini kita sokong kerajaan, bukan Perikatan Nasional. Tapi apa yang berlaku, orang-orang dalam Parti Pribumi mengatakan, menggambarkan seolah-olah Datuk Zaid Hamidi masuk menyertai Perikatan Nasional. Ini gambaran yang salah. Mereka menguasai media. Maka bagilah gambar seolah-olah. Jadi kita pun marah. Bila kita marah, kita suruh letak jawatan. Tunggu Perhimpunan Agung UMNO. Tanya betul serang. Ni nak tanya Presiden ni. Pandai-pandai buat keputusan gitu. Beliau akan jelaskan keadaan. Sebab setiap keputusan UMNO ni dia berbeza dengan parti-parti yang lain. Sesuatu keputusan nak dibuat itu dibawa dalam mesyuarat Biro Politik. Kemudian bawa Majlis Tinggi. Majlis Tinggi memutuskan, barulah Presiden buat. Tiba-tiba kita nak marah Presiden. Saya rasa tak adil lah pada seorang. Nak marah, semua ahli Majlis Tinggi UMNO wajib letak jawatan. Then I agree. Kerana tak nak tarik sokongan daripada Perikatan Nasional. Okey. Itu orang kata nak lingkup, kau lingkup semua. Tak boleh lah begitu. Kita tengok isu sekarang. Apa isu dia? Kita marah pada Zaid Hamidi kerana apa? Kerana dia rogol anak orang? Kerana seburit? Kerana sah dia mencuri dia orang? Sah dia korupsi? Mahkamah Rakyat Hukum? Tak ada. Tiba-tiba kita nak terikut-ikut dengan apa laporan orang. Orang memang nak memecah belahkan kita. Orang memang nak melihat Rumah Agam UMNO ini berantakan. Mak Ali Bahari, ampas berbini dua. Tak, bagi saya bagi pencerahan ini bukan kenapa, kerana saya tidak mahu ada salah silap. Jadi pada saudara doktor Dr. Akmal tu,
Tak ada masalah, pergi ke ibu pejabat. Tiba-tiba nak buat kenyataan itu buat apa? Adakah pandangan saudara tidak disantuni? Kalau secara berjumpa tak dapat jumpa, masuk persidangan agung nanti, ni Allah minggu depan lontarkan ucapan dasar saudara sebagai Ketua Pergerakan Pemuda UMNO bahagian. Nyatakan Pemuda UMNO bahagian saudara pimpin, saya nak bagi tahu ahli itu tak setuju dengan Presiden. Fakta kita 1, 2, 3, 4, 5. Minta supaya buat usul. Nothing wrong. Itu cara kita berpolitik dalam UMNO. Bukan cara politik kita maki mak bapak kita di luar rumah. Saya dah berkali-kali pesan, bapak kita jangan dimaki, jangan dicerca di luar rumah. Balik ke rumah, bincang. Saudara Nur Hayati Selamat, kenapa ahli-ahli dalam UMNO suka sangat berpuak-puak ni? Menunjukkan parti UMNO akan menjadi lemah. Sedangkan UMNO sebuah parti yang kuat. Sepatutnya UMNO janganlah menunjukkan kelemahan pemimpin UMNO di luar. Betul Saudara Hayati. Ini yang saya cuba nak santuni. Saya nak bagi pencerahan. Saya nak bagi pencerahan. Kalau teman-teman, kadang-kadang kita orang politik, dalam politik macam-macam. Ni saudara awak, Datuk Takiruddin versus Datuk Fuad Zakasi. Macam mana tu? Itu memang saya dah belasah dah 2 malam lepas. Sebab Dr. Fuad Zakasi menyanggah ini PBM. Takiruddin pula dia sanggah. Memanglah kena lah dengan saya. Cicak kubing ular sawah, ahli-ahli nujum. Bagi saya, kita tak usah jadi ahli nujum lah. Berpolitiklah secara matang. Setara Dr. Akmal memimpin bahagian. Saya tak tahu bagaimana. Okey. Dalam bahagian itu, bincang dalam masyarakat pemuda. Kemudian bawa dalam perhimpunan persidangan pemuda bahagian. Siapa nak tahan? Siapa nak tahan untuk pemuda UMNO bahagian setara membuat usul itu? Usul pemuda di bahagian peringkat bahagian pasti akan sampai ke ibu pejabat. Jadi bukanlah dilontar secara terbuka. Bak saya kata tadi, rumah agam kita ini sekarang ini bapaknya Zaid Hamidi. Kita nak marah pasal apa? Tak setuju. Tak setuju, kita lontarkan pandangan kita melalui persidangan. Kemudian perhimpunan agama UMNO. Dan akhir sekali, calonlah orang lain. Ini bapak kita ada kat rumah terberdibip, bapak dia isap ukur daun. Tiba-tiba kita kat luar maki. Tak guna punya bapak. Bapak pun tak tahu apa hal pula. Bapak tengah menunggu perbicaraan. Betul saudara ni, bersatu teguh, bercerai kita roboh. Nah, bagi saya lah, untuk dimaki hamun, kenapa? Bapa sedang dalam keadaan, dia sedang menghadapi satu situasi yang mencabar wibawa dia sebagai insania. Sebab dia memilih untuk tidak menyertai dan memenuhi kehendak Pakatan Harapan waktu itu. Untuk bawa ahli UMNO seperti tak nak. Kalau kerana itulah dia mau diseret ke mahkamah, silakan. Dan dia tidak minta untuk diri dia diadili oleh di luar mahkamah. Biar mahkamah memutuskan. Kalau salah, salahlah. Jadi kita tunggulah keputusan mahkamah. Sekarang ni masa mahkamah tertangguh, itu bukan permintaan dia. Itu keputusan mahkamah. Mahkamah yang menangguhkan perbicaraan. Saya bukan nak membela. Supaya saya adalah ahli-ahli UMNO sebab tahu keadaan, oh ini keadaan sebenarnya. Jadi bagi kita tunggu. Kalau rasa waktu nanti selagi nak sokong beliau sebagai presiden ataupun tak mau, terpulang. Zakaria Madu, keputusan Presiden Parti menyertai Majlis Perikatan Nasional dapat endorsement dari MKT. Saya yakin itulah yang buat. Dia bukan, ni silap ni. Keputusan Presiden Parti menyertai Majlis Perikatan Nasional. Salah. Kerajaan Perikatan Nasional, bukan Perikatan Nasional Parti. Ini yang saya katakan bahawa mereka sudah melaga-lagakan sama kita. It's a wrong information. UMNO bersetuju menyokong kerajaan hari ini melalui ahli-ahli parlimennya. Ahli-ahli parlimen ada yang jadi menteri dan menyokong kerajaan Tan Sri Muhyiddin. Yang bergatal-gatal mengadakan Perikatan Nasional ni kumpulan Azmi dengan Hamzah apa semua tu. Sebut nama Perikatan Nasional supaya nampak akak-akak seperti Barisan Nasional. Kemudian kita kata sebab ahli-ahli kita, ahli-ahli parlimen daripada UMNO ini berada dalam kerajaan, sewajarnya lah diwujudkan Majlis Presiden, sesuatu dasar kerajaan nak diputuskan,
kenalah dibincangkan. Kerana sebelum ini tidak dibincangkan. Itu tuntutan UMNO. Kerana melibatkan ahli-ahli Parlimen UMNO dalam kerajaan. Jadi okey, setuju. Jadi bukan menyertai Perikatan Nasional. Saudara, saya nak bagi jelas benda ni sebab saya tahu memang ramai orang bertanya dengan saya. Banyak macam mana? Bukan menyertai Perikatan Nasional. Menyertai Majlis Presiden Kerajaan Perikatan Nasional. Mereka Kerajaan Tasimuddin. Nah, yang tepat sekali. Dia bukan Kerajaan Perikatan Nasional pun. Nah, sebab kerana Parti Perikatan Nasional sudah pun didaftarkan. Muafakat Nasional tidak didaftarkan. Dalam Perikatan Parti Perikatan Nasional, sahabat muafakat kita PAS sudah menyertai Perikatan Nasional. UMNO tidak menyertai Perikatan Nasional. Ini saya nak bagi penjelasan supaya kita faham. UMNO tidak menyertai Perikatan Nasional. Kalas, full stop. PAS betul menyertai Perikatan Nasional. Sebab itulah pimpinan UMNO menyatakan kita bertanding menggunakan logo Barisan Nasional. Jadi kenapa nak kita jump to the conclusion bila kita dengar permainan macam sekarang ni? Viral ni. Viral dan sekarang ni mengatakan bahawa Tuan Guru Haji Hadi lah kononnya membuat kenyataan media bahawa PAS tidak lagi bersama dengan Perikatan Muafakat Nasional. Ini percaturan politik. The art of deceiving. Mereka nak melaga-lagakan kita. Yang kita nak terjebak. Buat apa? Sebab itu saya terkejut lah. So, macam Dr. Akmal sebagai Ketua Pergerakan Pemuda. Beliau naib Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Negeri. Seharusnya beliau matang. It's not come to the conclusions. Bertanya. Saya sendiri, kalau saya tak faham, saya pergi ke tingkat 38. Saya bertanya. Tak dapat jumpa pukul 10, saya tunggu pukul 11. Tak dapat pukul 11, saya asalkan matlamat saya tercapai. Saya nak tanya Presiden, apa ni? Dia kata tidak. Begitu juga masa pilihan raya di Sabah. Saya bertanya dengan beliau. Macam mana ni bang? Mana Sabah begini-begini? No. Tak betul tu. Akhirnya kena main. Tapi takkanlah dia kena main di Sabah. Kita nak salahkan dia. Jelas. Arahan dari Kuala Lumpur. Bomong utama sebagai Ketua Menteri. Tapi campur tangan daripada pejabat Perdana Menteri. Kerana mereka ada kuasa. Walaupun 6 kerusi mereka miliki, tapi mereka punya kuasa. Kita tak ada kuasa. Malahan masalahnya pula tu malang bagi UMNO kerana mereka yang menjadi ahli UMNO, wakil rakyat UMNO berada dalam Kerajaan Perikatan Nasional tidak bermainkan peranan mereka. Sepatutnya dah tegur Hamzah. Kau buat kenyataannya salah ni Hamzah. Bila masa pula UMNO menyertai Perikatan Nasional? You better withdraw your statement. Kalau ada guts, tapi mereka tak ada kekuatan, mereka tidak ada keberanian. Kenapa? Takut kursi empuk. Kalau saya, tapi takkan berlaku lah benda begitu. Seharusnya menteri-menteri atau Perdana Menteri berterus terang. Ini apa benda ni? Mesyuarat sebelum nak mesyuarat kabinet ni, Tan Sri Perdana Menteri nak tanyalah. Kenyataan daripada Susah Agung PBM ni nampak gaya nak memecah belahkan kami. Kalau ini keadaannya kami keluarlah mesyuarat ni. Kerana tiba-tiba kata kami masuk menyertai Perikatan Nasional. Kena jelas lah. Kalau MCA berani menyuarakan pendapat, takkan kita takut. Ahli-ahli Parlimen, sebab itu saya mengatakan pada ahli-ahli Parlimen UMNO ni, waktu dalam Parlimen berdepan dengan Tengku Zafrul, tak berani nak tanya pun tentang EPF. Tak berani nak tanya pun tentang moratorium. Cakap kat luar sembang kencang. Kalau dengarkan sembang dia, memanglah bagaimana agak. Ini keadaan sekarang. Jadi akhirnya segalanya celaru. Saya terima kenyataan hari ni. Berita tengah hari tadi kononnya Tasimuddin letak jawatan. Kononnya saya tak kutip babi. Kononnya sekarang ni UMNO berpecah dua. Kumpulan Tan Sri Anwar Musa nak mempertahankan. Satu kumpulan lagi sekarang ni nakkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalaulah saya seseorang yang tidak bersikap, saya mengambil tindakan terus saya, rosaklah. Kena perhalusi lah. Ini sebab saya dapat tadi kiriman, bukan saya tak dapat. Saya tak cakap terus terang pada saudara bahawa ni. Tapi saya nak baca satu benda lah. Tak apalah, saya baca ini dululah kiriman ni. Mula-mula saya nyatakan Mukris.
Mukhris menyatakan tidak ingin menjalinkan hubungan dari segi politik dengan Naik, Najib dan Zahid. Tapi bagaimana pula dengan Mahdi berkawan dengan Gol Ing dan DAP? Tak soalnya bila Mukhris menyatakan tak nak berkawan dengan Najib, tak nak berkawan dengan Datuk Zahid kerana kononnya rasuah. Diri you tu bersih ke? Anda kaya raya, adik-beradik semua kaya, bersih ke? Jangan bersikap the pot calling the kettle black. Nampak soal anda tu suci sangat-sangat. Sebab Datuk Zahid belum dihukum. Tunggu. Kalau mahkamah memutuskan, okey. Saya takkan campur. Ini keadaannya. Saudara ada nak baca satu lagi. Mana tadi? Apa benda lah luar ni. Saya pun tak tahulah. Bercelaru habis mengatakan bahawa pagi tadi kononnya Tan Sri Muhyiddin sudah nak ambil keputusan nak berhenti. Ini bukan kali pertama, dah kali ketiga dah. Ini surah Afan Ramadan. Usul percaya terhadap Tok Mat calon Presiden UMNO. Boleh bawa usul, tak ada masalah. Surah Afan Ramadan boleh bawa. Tak ada masalah. Usul. Kita nak tengok pula penilaian Tok Mat macam mana. Jangan depan Datuk Zahid, oh tak adalah, bukan kojok kita ni. Ini budak-budak ni tak matang ni. Dia orang politik apa benda ni. Depan, belakang, kobek lagi. Ini yang rosak parti kita. Berapa buat je bayar kau ni? Salah classic legend, not even a single cent. Okay, I'm not a pig. Sebab saya kena ingat, saya akan berhadir di pertemuan dengan di Parti Keadilan nanti. Jangan saudara tiba-tiba nampak contoh tiba-tiba berapa saya bayar. Astaghfirullahalazim. Kenapa begitu sekali? Bila saudara tak bersetuju, saudara sebab tuduhan. Okey, saya tak marah saudara melahirkan pertanyaan. Saya kata tak ada. Kalau ada bukti silakan. Saya tak pegang jawatan. Kalau dalam majlis tinggi dalam Perjalanan UMNO tak nak. Dan saya juga bukan tak sanggah, saya sanggah pula juga. Saudara Ramlan Ramli, UMNO 2.0 dan BN 2.0 tu mantau kerajaan PN, Muhyiddin and the gang. Ada saya marah? Saya kata idea juga. Brilliant idea by Lokman Adam. It's good idea. Why not? Buatlah. Ada saya nak marah Lokman Adam? Tak ada. Bagi saya lah, kita jangan terperangkap, jangan izinkan diri kita untuk menjadi seseorang yang membuat keputusan yang bukan-bukan, yang kita mudah dipengaruhi. Bebaskanlah minda kita ini dari mudah menerima acuan politik orang lain. Sebab hari ini saya terima mengatakan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah pun mendapat sokongan sebahagian daripada ahli-ahli parlimen daripada UMNO. Saya ketawa. Saya kata selagi tidak dapat dibuktikan kepada saya takkan percaya. Ada pula katakan pagi tadi Tan Sri Muhyiddin konon-konon nak berhenti daripada jawatan Perdana Menteri. Pun saya tak percaya. Kerana sewaktu, saya ingat lagi peristiwa sewaktu cadangan beliau untuk mewujudkan Mageran ditolak oleh Agong. Menangis Azmin Ali. Hidung dia merah-merah, sedih. Kononnya Tan Sri Muhyiddin akan meletakkan jawatan kerana permintaan keputusan kabinet ditolak. Saya tak percaya kerana lepas itu ketawa besar-besar. Still I'm the great, still I'm the Prime Minister. Masih lagi saya tengok Azmin berjalan dengan angkuhnya. Hamzah masih lagi berjalan. So you cannot believe. Politik adalah sesuatu yang berkemungkinan. Kalau benar Anwar Ibrahim nak berbaik dengan UMNO, apa masalah? Bagi saya lah, apa masalah? Sebab beliau ditendang keluar daripada UMNO oleh Dr. Mahathir. Itu bukan masalah kita. Beliau satu ketika pernah jadi timbalan Perdana Menteri. Sama juga dengan Tan Sri Muhyiddin. Apa masalah? UMNO boleh terima Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Kenapa tak boleh terima Anwar Ibrahim? Kerana ini apa buruk laku. Baca balik kenyataan mahkamah dan sebagainya. Kita jangan menghukum seseorang itu terus buruk. Sebab kita pun bukan maksum. Kita pun ada juga dosa-dosa kita tak tahu. Saya minta supaya ahli UMNO, warga UMNO berlapang dada dalam kita menghadapi dunia pancaroba yang kecelaruan yang sebegini
Presiden UMNO kena balon, timbalan presiden kena balon, UMNO diragui, Puan Zakasi berpalah pula dengan kepimpinan Tasimuddin, ada pula orang macam ini Taqiyuddin campur tangan, yang tak ada kemena dengan parti dia, masuk daun juga. Ada pula tular dalam media sosial, kononnya Tuan Guru Haji Hadi tidak mahu lagi menyertai Muafakat Nasional. Ada pula kenyataan daripada Tan Sri Anwar Musa bahawa sekarang susahlah parti kita ni nantinya akan berpecah belah. Kenapa boleh keluar kenyataan yang sebegitu? Tak sepatutnya buat kenyataan. Why must we fight in the open field within the party? Sesuatu dalam parti bercakap dalam majlis tinggi. Mungkin kerana Tan Sri Anwar Musa tidak menjadi ahli majlis tinggi, beliau hanya Sutera Barisan Nasional. Mungkin, saya tak tahu. Tapi keadaannya begini. Dan apa pula berlaku pada Jakin? Akhirnya orang umat Islam ni makanlah makanan yang tak halal. Kemungkinan jari bertambah celaru. Segala-gala bercelaru. Kita sambung lagi malam besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Ingat, besok hari kerja.